Assalamualaikum. Oh my god. Okay. Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera bertemu lagi dengan saya, Citos, terapis anda. Okay, jadi malam ni lampu agak romantik sikit lah, tapi hopefully jelas Okay, jadi sebelum saya mulakan macam biasa, kejap kita baiki sikit kamera ni. Okay. Kita baiki sikit kamera ni. Nanti best friend saya jatuh pula. Okay. Team okay ke? Okay, videonya jelas, suaranya pun jelas. Alright. Okay, saya sengit sikit lah. Okay. First masuk, hai cahaya. Amboi. Aduh. Yang ni saya letak kat sini lah ya. Tak apa, biar dia sangat terseni. Okay. Jadi bertemu lagi kita malam ni. Minggu ni ingat tak? Saya nak berkongsi dengan anda mengenai sakit tapak kaki. Jadi sepatutnya bukan semalam, hari Rabu kita bertemu kan. Tapi sebab saya punya tetamu jemputan ada kecemasan dan saya pun ada sedikit tonsil buka sikit je, mungkin infection lah daripada air kolam. So saya rehat sekejap. Now I'm coming back. Coming back to you untuk habiskan topik kita pada minggu ni mengenai sakit tapak kaki. Jadi sebelum saya memulakan perkongsian saya pada malam ni, seperti biasa kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga perkongsian saya pada malam ni bermanfaat bukan sahaja untuk anda yang mendengar pada malam ni, tapi untuk juga keluarga anda, kawan-kawan ataupun kenalan yang mana mungkin ada sakit tapak kaki and tak tahu punca, tak tahu kenapa, tak tahu apa sebabnya. Jadi malam ni saya nak berkongsi dengan anda mengenai 5 saja faktor. 1, 2, 3, 4. Tak payahlah, kita ambil 4 je. Kan 5 nanti tak ingat. So kita ambil 4 sahaja faktor. Tak payah, kita kurangkan lagi 3 sahaja. Sebab nanti saya bagi banyak, anda lupa. Jadi baik saya bagi 3 saja untuk anda ingat. Okay, 3 sebab kenapa anda mengalami sakit tapak kaki. Hari Selasa hari tu saya berkongsi mengenai plantar fasciitis, iaitu kecederaan tapak kaki. Kan tapak kaki kita ni, tapak kaki. So dia ada satu nama kecederaan dia, plantar fasciitis. Kan? Betul tak? Yang mana memang biasa kalau anda ni runners ke, anda ni marathoners ke, anda ni ultra runners, apa lagi? Iron Man, ni adalah perkara yang memang biasa. Bukan perkara lah, kecederaan yang biasa anda alami. Jadi tonight saya nak share dengan anda sebab, 3 sebab. Kita dah tahu kecederaan tu dah ada. Kita nak tahu sebab macam mana kecederaan tu boleh berlaku. 3 sebab yang kadang-kadang kita apa kita cakap? Mislooking. Mislook. Kita terlepas pandang. Kan? So bila kita terlepas pandang, kita pun lupalah. By the way, team, kalau let's say ada soalan yang automatically keluar cepat tu kan, just keluarkan je, tak ada masalah. Alright. Okay. So jom kita terus jump. Kita terus jump ni. Boleh ke team? Dah boleh start ke? 3 je saya nak share malam ni. 3 je. Rugi sangat-sangat kalau anda tak share live ni dekat kawan-kawan anda yang ada sakit tapak kaki sekarang ni.
Dan sangat-sangat rugi lagi kalau anda dah dengar saya punya perkongsian ni kan, tapi anda tak tanya soalan, orang kata tak tanya soalan on behalf of orang yang anda kenal tu. Contoh mungkin mak ke, mungkin ayah ke. Dia biasa perempuan lah, perempuan yang perempuan banyak juga yang sakit tapak kaki. Lelaki ada, tapi kadang-kadang lelaki ni dia tak nak mengaku. So perempuan ni dia mengaku tapi tak ada orang nak dengar. jadi saya nak dengar. Saya nak dengar apa yang anda alami, apa yang anda buat, adakah anda sedar sekarang ni kaki anda duduk dalam fasa sakit ataupun fasa cedera. Okay? Hai Fatin Jabar. Love, love, love. Kan? Okay. Hopefully you pun boleh share soalan lah mengenai you punya keadaan yang mana you mungkin mengalami sakit tapak kaki because of what? Ada dia punya sebab dia Fatin. Share Fatin, share. Kot-kot manalah tahu keadaan yang anda alami tu, ramai lagi alami. Ramai lagi ibu-ibu muda alami. Mak dah bocor sikit soalan dia. Mungkin. Okay, perhaps lah kan. Alright. Jadi macam siapa tadi? Cahaya kan? Cahaya. Cuba share on behalf of someone. Mungkin sepupu ke, mungkin anak saudara ke kalau ada lah. Ataupun mungkin on behalf of nenek ke kan. Oh nenek saya sakit bla 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 bla. Kenapa? Kenapa? Tanyalah saya. Alright. Jadi malam ni memang kita akan bersiaran. Saya akan bersiaran setengah jam je. Kenapa setengah jam? Sebab itulah waktu saya memang sangat-sangat limited. I'm so sorry. Bukan tak nak share banyak dengan anda tapi sebab masa sangat-sangat mencemburui saya kan. Tapi tak apa, saya akan tetap komit dengan anda setiap minggu. Saya akan berkongsi dengan anda mengenai sakit yang saya alami. Saya pula alami. Yang biasa orang alami. Al-Khawarizmi Intellect. Hai. Itu apa tu? Okay, thank you for watching. Boye! Gigi, apa tu gigi boye? Gigi ke gigi? Oh my god. Alright. Okay. Thank you for watching Boye. Jangan lupa share. Okay. Alright. By the way Boye, ada nak join hiking tak hari Isnin ni? Sementara cuti kan? Cuti merdeka. Hai Azrul Masri Tiber. Apa yang Tiber? Okay, mungkin si Azrul ni dia berkata, dia sound pada si Cahaya sebab tu sepupu dia. Okay, so jom. Let's go for number one punya reason. Okay, number one punya reason ni sangat-sangat famous dan dialami oleh semua yang ada distinct. Okay, saya bukan nak cakap apa tapi please mengaku dan please take precaution dan please do something. Okay. So punca yang pertama adalah berat badan yang berlebihan. Okay. So bila bercakap mengenai berat badan yang berlebihan ni memang sangat-sangat sensitif. Tapi bak kata apa sih? Lupa dah nama betul. Okay, bak kata, semua orang lah kan. Bak kata semua orang yang dalam bidang profesional, doktor ke, trainer ke, kan. Semua bersetuju yang memang berat badan berlebihan boleh menyebabkan banyak masalah. Bukan sahaja masalah tapak kaki, tapi masalah tulang belakang, lutut, pinggul, tengkuk, bahu, banyak. Okay, so that's why berat badan yang berlebihan tau. Yang berlebihan ni saya maksudkan yang mana badan anda tak perlukan langsung untuk kesihatan anda. So tolong get rid of it. Take your time, slow and steady but surely, please. Okay, sebab saya selalu menggalakkan anda untuk kurangkan berat badan dalam masa yang sama. Jangan terlalu taksub. Maksudnya sampai try buat kurus lah, nak try pum yang cara ringkas tu janganlah sampai macam tu. Betul tak? It's not good for your health also. And then, so please do something and kalau boleh prevent. Yang mana tak merasa lagi badan tu gemuk ke ataupun badan tu besar, please don't try this at home. Sebab nak turun berat badan bukan senang. Melainkan anda memang boleh turun naik dengan cepat. It's okay, it's your choice. Tapi saya dekat sini saya bagi tahu on behalf of saya sebagai sport
therapist and physical therapist. Okay. Kita tengok orang, kita bantu orang untuk turunkan berat badan, tapi dalam masa yang sama kita rasa macam sedih tau. Sedih bukan apa tau. You are suffering, we know, but we just can help this much. Mungkin kita boleh tolong banyak ni je. Dan kita tahu yang you tengah sakit badan, sangat-sangat sakit. We know. Okay? And tipu kalau saya tak pernah besar, tapi tak adalah berlebihan. Cuma saya punya maksimum berat badan 60. Tu pun saya dah rasa sakit setiap sendi. Kenapa? Sebab saya tak pernah mencapai 60. Saya paling berat lah daripada zaman sekolah sampai menengah pun sampai 49 macam tu je. Bila dah start build masa 55, 56 which is saya rasa okay, saya rasa macam tegap. Tapi bila dah start macam gemuk, bukan muscle mass, kita panggil lemak berlebihan sampai 30%, 29%. Oh my god, masa tu saya dah start rasa berat, rasa tak selesa. Tapi kalau anda yang sampai 40% tu, I don't know. Okay, I know you are suffering, but you need to do something. And I'm here, okay? Citas is here to help you dengan cara pemakanan yang betul, dengan cara exercise yang betul dan cara exercise senaman yang dapat mengurangkan sakit. At least bila you bersenam dalam masa yang sama, bahagian yang mudah cedera tu kita dapat jaga daripada cedera ataupun lebih sakit. Okay? So yang kedua, so tu yang pertama hopefully anda dapatlah berat badan yang berlebihan. Alright, yang kedua ni adalah ni pun biasa juga. Nak fitness je, boleh fitness je. Okay, tapi ingat tak boleh fitness sahaja, mesti kena ada recovery. Okay, punca yang kedua adalah untuk anda, tadi dia baru sebut nak fitness je. Untuk anda yang aktif. Okay, terlalu aktif juga boleh menyumbang kepada sakit tapak kaki. Terlalu aktif dalam sukan ataupun fitness lah. Okay, ataupun aktif dalam aktiviti harian. Kan? So tak semestinya sukan, tak semestinya fitness. Mungkin pekerjaan anda yang menggunakan kudrat, menggunakan anggota badan juga menjadi salah satu punca. So yang kedua tadi adalah aktiviti harian yang berlebihan ataupun rutin yang memang mungkin anda kena berdiri sepanjang hari, anda kena berjalan sepanjang hari. So itulah duduk dalam punca yang kedua tadi, aktiviti harian yang berlebihan. Bukanlah kata tak boleh, tapi ni adalah salah satu punca. That's why benda ni yang saya cakap, kita terlepas pandang. Kita ingatkan bila kita ni aktif, kita selalu training, kita lari 7 kali seminggu, kita rasa kita sihat. No. Okay, memang you sihat dekat jantung, maybe kalau you cukup rehat, tapi your tapak kaki is not healthy at all. Dia punya pressure, dia tak ada rest. You are torturing yourself. So please aware. Yang rest pun sebenarnya, rehat pun sebenarnya salah satu kita panggil program dalam exercise punya program. Kena includekan dalam training program tu adalah rest. Antara pasif ataupun aktif. You have to. Okay, so bukan aktiviti badan yang berlebihan ni, bukan, sorry. Bukannya bersukan tu tak bagus ataupun bersenam tu tak bagus. Tapi kalau berlebihan memang akan memudaratkan diri sendiri. Plus, kalau badan terlalu stres, sebenarnya anda boleh jadi anda boleh jadi gemuk. Bukan terlalu gemuk anda boleh jadi gemuk. Kenapa? Kena ingat, fungsi utama lemak adalah untuk protect yourself. So bila lagi banyak you training, you tak rehat, you punya sistem badan akan attack you punya danger. So lemak akan datang. This is why ramai antara kita yang bersenam setiap hari tapi makin lebar. Okay, so need to check balik, ada tak rehat dalam aktiviti harian anda. Alright, so tu punca yang kedua. Now, punca yang ketiga. Punca yang ketiga ni pun ramai antara kita yang sangat-sangat terlepas pandang dan ada yang pandang remeh sahaja. Iaitu, punca yang ketiga adalah pemakaian kasut yang tidak sesuai. Yes, kasut memang mahal. Okay. Saya akui kasut memang mahal sangat. Kalau kasut yang bagus, biasanya standard price dia mungkin 500 above ataupun 400 above, which is yes, memang mahal. Kan? Ikut brand lah.
Okay, so that's why malam ni saya nak jemput tetamu saya yang memang real case. Dia nak share dengan saya, dia nak tunjuk set-set kasut yang dia ada. Sebab dia ni bukannya atlet daripada sekolah ke apa, dia just people yang baru involved lah. Like many people yang sekarang ni yang tak pernah bersukan, tiba-tiba bersukan because of kesedaran yang dah ada, which is very good. Kan? So, saya jemput Cik Hisham bersama dengan saya untuk anda berkongsi macam mana pemakaian kasut yang tak sesuai ni menyebabkan anda mengalami sakit tapak kaki. Silakan. Oh, suara tak ada. Kejap, suara tak ada. Sekejap cuba check. Technical, kod termute, unmute. Tak ada juga. My God, suara tak ada. Okay, buka balik. Alright. Suara tak ada. Mungkin connection dia terputus kot. Tak apa, boleh cuba lagi sekali. Tak ada masalah. Sambil tu, saya buka headphone. Okay, boleh buka headphone and then try. Okay, so pemakaian kasut. Suppose hari Rabu hari tu saya jemput kasut punya peminat. Dia memang specialist dalam kasut. Dia dah bersama dengan kasut ni bertahun-tahun. Actually saya pun belajar juga dengan dia. Bukan tetamu tadi, tapi sepatutnya tetamu yang sepatutnya hari Rabu hari tu. Kan? So, that's why rugilah. Okay, so sekarang kita dah dengar. Dah dengar? Alhamdulillah. Yes, okay. Alhamdulillah. Alright, Cik Hisham, boleh kenalkan diri dan sukan yang dilakukan and then kita straight away dengan you punya kasut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Citos kerana menjemput saya pada malam ini untuk berkongsi sedikit. Jadinya sukan ni seperti yang tadi Citos terangkan ada 3 punca sakit tadi. Yang pertama, berat badan berlebihan. Berat badan yang berlebihan. Kedua, aktiviti berlebihan. Betul Betul. Ketiga, kasut yang salah. Jadinya saya telah mula berlari ni pada hujung tahun 2018. Disebabkan yang pertama lah, maknanya waktu tu berat saya dalam 90 kilogram lebih. Wow. Jadinya timbul kesedaran perlu melakukan sesuatu selain daripada menjaga makan yang agak sukar di situ. Maknanya saya cuba atas nasihat daripada kawan saya untuk cuba berlari pada waktu itu. Jadi kasut, saya nak cerita kasut yang salah tadi. Kita nak cerita kasut tadi. Okay. Kasut pertama yang saya gunakan. Yes. Yang saya gunakan ni kasut pertama ni. Kasut ni dah berapa tahun? Dah 3 tahun. Jadi ni adalah Asics. Asics Kayano 23. Sekarang dah 27 kot ke 26. Jadi ni adalah kasut pertama yang saya gunakan pada waktu tu. Dan saya pakai kasut ni sebabnya kapten pasukan lari saya dia pakai kasut ni. So saya pun follow lah kan. Kapten pakai, kita pun pakai, patut okey lah kan. Harga kasut ni bukan nak kata bukan yang murah-murah. Dia bukan murah-murah. Harganya agak mahal juga sebab dia Asics. Patutnya kasut betul ni tak 500 lah. ke atas? Ke 400 ke atas? Okay, so kalau kasut ni betul harga dia begitu, tapi bila nak beli saya syorkan tunggu waktu ada sale. Nanti dapat diskaun. Okay. So ini kasut yang pertama saya pakai. Dan kedua yang saya pakai pun kasut yang sama. Ni Asics juga, Kayano 24. Mana saya naik satu model. So dalam masa saya berlari ni maknanya saya menggunakan konsep rotation. Maknanya tidaklah saya gunakan satu kasut, saya ada 2 kasut yang saya tukar-tukarkan. Dengan harapan maknanya untuk mengurangkan gejala sakit atau kecederaan lah. Malangnya dengan memakai 2 kasut ni, kasut yang agak mahal, tetap juga terkena plantar fasciitis. Tetap juga terkena. So ni Encik Seri pun pakai juga Kayano 27. Kayano 27. Ni mesti orang kaya ni. Okay, Kak Seri, you should share how you feel. Okay, you should share how you feel. Okay, next. Abang Hisham. Kasut apa lagi yang salah tu? Okay, yang so kenapa salah lah kan?
Dia apa special dia kasut Kayano ni? Mungkin Puan Cik Sri tadi lebih, Puan Sri tadi mungkin lebih tahu. Jadi kasut Kayano ni, Asics Kayano ni adalah kasut stability. Di mana dia kalau kita tengok dekat sebelah dalam je ni, dia punya foam dia lebih keras. Dibanding daripada yang lainnya. So dia lebih untuk stability. Tapi bagi saya bila saya pakai kasut ni tak sesuai. Kaki saya sakit. Kalau tengok semua kasut saya kan, dia punya tapak dia akan makan di bahagian luar. Kat tepi. Semua kasut saya macam tu. Jadinya mungkin cerita mungkin lebih boleh boleh terangkan lah kenapa kan. Jadi begitu. Okey, so bila boleh sambung Citos? Banyak kasut ni. Boleh pilih kasut yang kedua. Yelah masa kita pun tak banyak Okey. So kasut pilih tiga. kasut kedua yang memang ketiga yang memang berasa betul-betul salah lah beli tu. Okey. Yang ni kasut ketiga. Apabila kita dah start berlari ni kan, kita akan lari on the road. Mana road running lah. Tapi dalam waktu yang sama nanti kan mesti ada kawan-kawan yang akan meracun kita. Jomlah lari masuk trail pula. Tengok hutan. So bila dah masuk trail, kita tak boleh pakai kasut Kayano tadi. Dia tak sesuai, dia licin. Jadi kita kena beli kasut jenis kasut trail pula. Di mana perbezaan ketara dia punya tapak dia. Di mana kita ada ni kan. Ada ni. Jadi kasut ni adalah kasut spike kan? Yes, untuk grip. Dalam itulah outdoor dalam trail lah. Jadi ni adalah kasut Brooks Cascadia 12. Yang ni yes. Kasut ni juga tak sesuai untuk saya nampaknya. Disebabkan dia punya tapak dia ni, cushion ni dia tapak dia keras. Jadi bila saya pakai ni, kaki saya pun sakit sampai ke lutut. Dan dia adalah kasut yang mana saya first DNF, did not finish event ultra trail saya. Inilah kasut dia. Kenangan. Kenangan. Letak tepi. Okay. Alright. Okay, so bila dia cerita ada. Itulah. Kira 3 kasut tu memang menyebabkan sakit tapak kaki lah kan. So bila dapat plantar fasciitis tu memang doktor diagnose ataupun you rasa-rasa ataupun you jumpa someone else yang cakap you ada that kind of injury. Okay. So apabila kita dah sakit sangat ni, pertama memang kita akan mengkaji. Kita akan mengkaji, itulah biasanya kita akan tengok Google lah sebab dah sakit sangat dah. Biasa pertama saya akan pergi ke klinik lah, tanya pada doktor, tanya pandangan dia. Tapi bila kita pergi ke klinik biasa, doktor ni dia akan bagi painkiller, dia akan bagi ni ubat untuk sakit. Correct. Anti-inflammatory. Jadinya benda tu boleh meredakan sakit di tapak kaki, tetapi dia tak tahan lama sampai bila kita nak kena makan ubat tu. Jadi sebab ubat tu pun ada side effect kan. Jadi dia tak sesuai. Setiap medicine memang ada lah, tapi kita tak tahu apakah side effect tersebut. Yes, kesan sampingan. Okay. So hujungnya saya dapat nasihat daripada kawan saya, maknanya dia pun mencadangkan agar saya pergi ke specialist bahagian yang kaki ni. So bila saya pergi specialist, doktor tu yang mengatakan awak ni ada plantar fasciitis. Saya dah tahu dah, tapi doktor mengesahkan. Jadi benda ni kita agak-agak kita tak tahu. Tapi doktor sebab dia pakar, maknanya bila dah kata macam tu, sahlah memang saya ada plantar fasciitis. Jadinya nasihat saya pada yang baru berlari dan terkena masalah sama macam saya sarankan kalau anda kata doktor yang di klinik tu tidak dapat tidak dapat memuaskan hati anda, cubalah rujuk pada spesialis. Betul. Itulah satu lagi okey. So saya bagi sedikit konklusi lah untuk keadaan abang Okay. First baguslah. Pertama abang pergi sahkan dengan doktor, which is tu yang sepatutnya kita buat. Sebab apa? Kita kena tahu apa kecederaan yang kita alami. Plantar fasciitis adalah satu kecederaan. Jadi that's why kadang-kadang kan kalau kita baca teori, plantar fasciitis ni boleh baik ataupun hilang sakit tu dalam masa 6 bulan. Kalau kita do nothing.
reality dia, boleh ke kita do nothing? Tak boleh kan? Okay, and aku kata lagi another logiknya, adakah kita yang memang tengah on season ni boleh stop immediately? Betul tak? Dia akan jadi mental torture tau. So that's why baguslah jumpa doktor. And then bila abang dah tahu yang you ada plantar fasciitis, one thing that you should know, you have the injury. Okay? So ada benda yang nak kena baiki. So tengok pada tadi kasut kan. Kasut tu dia haus belah luar je. So maksudnya penampakan tu, penampakan bukan pe, pe bukan penampakan. Kita nak cakap tapak kaki punya landing tu maksudnya dia tak pressure dia tak even. Okay, dia tak spread even. So benda tu nak kena baiki. So usually bila kita buat rehab, okay saya lah bila saya buat rehab, kita tahu distinct punya masalah. So kita akan tengok otot mana yang tak aktif sebenarnya. Adakah dua-dua otot calf tu, betis tu, dia ada dua macam tu kita panggil gastrocnemius tu, dia aktif. Ataupun mungkin soleus yang dekat Achilles tendon tu, dekat Achilles tendon yang sambung dekat lutut tu, kan dia ada dua otot kat situ nama dia soleus, adakah dia yang tak berfungsi dengan baik. So that's why untuk physical therapist macam saya, we need to know which muscle yang tidur. Sebab kalau tengok pada jenis kasut yang haus tu, memang kaki ada masalah. Jadi based on story daripada Encik Hisham ni kan, yang saya boleh suspect lah. Okay, sebab kita physical therapist, kita tak boleh declare, doktor saja boleh declare. Nanti saya dah jadi doktor baru saya boleh declare kan, insyaAllah. Lagi 3 tahun. So, sebagai physical therapist, kita boleh suspect yang sebenarnya bukan kasut yang bermasalah. It's your kaki. Tapak kaki tu sendiri ada masalah. Dah siap dah dia ada masalah. Pakailah kasut macam mana pun. Start je aktiviti sebab kita akan for sure takkanlah Encik Hisham training sekali seminggu. Betul tak? Mesti more than sekali. Mesti more than sekali. And takkan lari 100 meter punya. Tak ada 5 kilometer punya. More than 5 kilometer. Yes. So that's why simptom tu yang memang dah ada tapi dia macam hidden sekejap, dia appear. So bila dia appear, kita pula rasa macam oh okey je, tak ada apa pun. Alah sakit sikit biasalah berlari kan. So bila simptom yang kita abaikan tu, makin lama makin menyelah dan kita terus abaikan simptom tu, contoh macam sakit lah. Sakit tapak kaki rasa lengur, tak selesa, berdenyut-denyut kan. Kita abaikan simptom tu terus dia inject terus. Plantar fasciitis. Habis. So bila plantar fasciitis, kenalah cari another things which is upper body kena recondition balik. Kaki yang tak injured kena recondition balik. Dan kasut masih boleh kekalkan lagi. Tapi kalau memang tak selesa juga boleh jual lah dengan harga yang lebih murah. Alright, ni soalan daripada Boyi. Ada tak cara nak handsome selain kaya? Come on Boyi. Soalan ni mungkin Encik Hisham boleh jawab. Tak kaya pun itu macam masalah tu. Boyi, kita bercakap pasal tapak kaki bukannya pasal saham. Alright, okay, next question daripada Azrul. Selalu sakit dekat ibu jari kaki, tu macam mana? Ibu jari kaki ni kita kena tengok sama ada kaki you ada bunian ataupun tak. Bunian tu. Ada bunian ataupun tak. Kalau bunian tu maksudnya jari kaki dia tak straight dia sengit. Dia ada sengit macam ni. Boleh check jari ibu kaki tu kan, dia kalau tak ada bunian dia straight. Kalau ada bunian dia sengit. Dia ada macam keluar. Citos, banian bukan bunian. Tahu. Banian. Tahu saja sebut bunian. Ya. Orang Melayu kalau sebut bunian kaki aku ada bunian, confirm dia tahu punya. Banian. Kan? So yang sakit jari kaki tu kena check sama ada banian tu ataupun tak. Tapi kalau memang keturunan ada bunian tu kena check. Memang confirm sakit lah. Sebab bila berlari kan, kalau kita tak guna midsole, kita panggil midsole kan, kita duk guna jari kaki, lepas tu berat badan pula berlebihan, memang dia akan sakit dekat situ. Okay, Ahmad Izzat Afifi, boleh saja suplemen untuk fat burner? Alamak. Okay, suplemen untuk fat burner ni boleh tanya Cik Azrul tadi. Sebab dia memang nutritionist dengan supplementary punya orang. Saya pun refer dengan dia juga.
Okay, apa beza rehat dengan tidur? Okay, Cik Al-Khawarizmi. Rehat dengan tidur, beza rehat dengan tidur. Rehat, macam saya cakap tadi lah, rehat ada dua, pasif ataupun aktif. So tidur dia termasuk dalam rehat yang pasif. So itulah beza dia. Dia memang beza lah. Okay, so hopefully ni last question daripada kita sebab kita dah 9:30. Alright, daripada Cik Seri nak tanya, apa jadi pada badan kita kalau kita paksa badan buat aktiviti boleh jadi gemuk? Ya yang ni. Okay, yang ni dia berkait dengan body punya stress. Contoh tadi macam Cik Hisham tadi, sebenarnya kaki dia dah stress. Okay, kaki dia dah stress and then badan dia pun dah stress. That's why dia rasa pemakanan tu sangat-sangat susah nak kontrol. Sebab apa? Badan penat, badan akan panggil makanan yang sedap-sedap. Contoh macam nasi, kek, benda manis, benda yang berlemak, ayam goreng, burger, my god. Kan? Tu yang boleh menyebabkan bila kita penat, kita dah lari 5 km. Jarang siapa-siapa yang lari 10 km, tiba-tiba dia makan sayur. Jarang. Kalau ada super. Okay, Abang Isyam, Cik Isyam dapat tak? Okay, dah lari 10 km, 50 km contoh. Habis dia lari terus makan salad. Katanya Oh, sihat. jarang. Oh, Ush, jarang. Sangat-sangat jarang. Okay. So why? Because of body punya. Memang requirement kita kena ambil carbs. Yes. Bila kita dah habis bersenam. Tapi that's the psychological punya effect. Hafiz Bakri, can I ask last question? Yes, boleh. Okay, saya tunggu soalan daripada anda, Cik Hafiz. Okay, Citas daripada Nurjana. Citas, planta apa tu injury tu? Memang akan ada kerosakan pada kaki if dibiarkan. Macam mana nak bezakan injury atau pain sahaja? Okay, Cik Hisham. Bila Cik Hisham ada sakit kaki tu kan, macam mana you rasa you ada plantar fasciitis? Apakah simptom yang memang obvious sangat, ni aku dah kena plantar fasciitis ni? Macam tu. Dia bila pain, dia akan hilang apabila kita berehat. So bila kita dah injured atau kita cedera, dia punya kesakitan tu dia akan berlanjutan. Jadinya bila saya rasa sakit di tapak kaki tu, sebagai runners, dia ada beberapa benda yang dia boleh buat lah. Satu, dia gunakan spray tu. Spray tu ikan spray sejuk tu, maknanya sekejap dia akan hilang lah. Itu buat kali sesi pertama, kedua, ketiga, seminggu boleh tahan lah. Tapi sakit tu masih berkekalan. Dan bila kita plantar fasciitis ni, dia sakit dia sangatlah sakitnya. Jadi bila kita cucuk di tapak apa tu? Buku lali tapak kaki di tumit. Cucuk di tumit tu memang sakitnya ya Rabbi. Terutama apabila kita bangun tidur, waktu tu memang pijak akan terasa lantai. Pijak lantai memang rasa wow. Sakit kan? Sakit sangat. Alright. Jadinya Okay, faham. Yes. Sakit sangat. Betul Faham. menjawab soalan ke So ni? that's why. Menjawab. Yes, Sangat menjawab. Sebab ni Norman Shah ni mungkin your friend kot. Cik Syah ni atlet. Atlet to be kan, dia tengah in progress ni. So saya menjawab sebab simptom kalau anda cedera memang sakit yang berlarutan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Dia berlarutan. So that's why bila kata plantar fasciitis maksudnya ada keradangan. Dan salah satu benda selain daripada sebab yang spray ice tu dia hanya menghilangkan simptom. Dia tak treat apa-apa pun. Sebab dia adalah ice yang dikompres kan. So that's why kalau macam Cik Hisham tu, sebab Cik Hisham pun dah try kan SB9 ni kan. So why not after this spray SB96 ni dekat tumit satu dan dekat betis kedua. Sebab apa kita nak darah daripada betis tu pergi ke tapak kaki supaya inflammation hanya dapat dirawat dengan darah sendiri sahaja. Tak ada benda lain boleh rawat. Okay, body akan heal dengan sendiri. That's why doktor bagi medication anti-inflammatory. So kalau kita boleh letak anti-inflammatory tu dalam darah kita sendiri, so dia akan pergilah. Tapi bila guna anti-inflammatory tu dia akan halang rasa sakit. Dia hanya hilangkan simptom, dia tak rawat apa-apa pun. Tapi kalau kita spray SB96 ni, dia mancarkan darah dan darah akan rawat benda tu sendiri. Berapa lama? Terpulang pada kita punya spray lah. Lagi kerap, lagi bagus. Mungkin plantar fasciitis tu patutnya 6 bulan. Tapi bila kita guna SB96 ni mungkin boleh kurangkan sebulan, okey lah.
Betul tak? Daripada 6 Wah, bulan, bising. 9 bulan kan. Dapat kurangkan sebulan pun dah kira okey dah sangat-sangat. Sebab tak ada orang nak hidup dengan sakit tu selama-lamanya. Alright, so Cik Syam saya rasa tu saja untuk malam ni. Thank you so much for sharing pengalaman daripada Cik Syam. Mungkin lepas ni kalau ada topik yang lebih menarik lagi, kita akan jemput lagi Cik Syam untuk berkongsi apa sakit yang anda alami sebab anda adalah golongan atlet yang baru nak jadi atlet kan? Dia kalau 3 tahun, 4 tahun tu dia belum lagi profesional. Masih okey, sekejap Sekejap. Okey, soalan daripada Hafiz Bakri. Soalan ni agak panjang. Syuk menyebabkan gangguan. Apa nasihat sebenarnya to go brain? Okey. Sebab ni hardcore training for bodybuilders. So soalan ni saya kena jawab personal dengan dia sebab kita bercakap pasal tapak kaki dan dia bertanya pada shoulder, which is shoulder minggu lepas. So tak apa, nanti saya akan jawab dengan dia sebab I need to go. Another team dah panggil. Okay, so kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Cik Isham, thank you so much for joining us. And then my team, you boleh keluarkan apa yang patut dikeluarkan. So sorry sebab tak dapat nama dengan anda and thank you for joining and then jumpa lagi minggu depan. Bye. Assalamualaikum. Peace.